Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merapatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi ruang kepada kita. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudi masuk ke kelas Ustaz pada pagi ini. Ustaz ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Ni dah makan belum semua ni? Dah makan belum? Ha? Dah makan. Alhamdulillah. Okey, kalau dah makan barulah bersemangat kita nak belajar Baik, baik, pada pagi ni kita akan belajar tajuk iaitu kita akan belajar sirah. Tapi sebelum kita nak belajar sirah, kita mulakanlah dengan pembelajaran kita ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca doa. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi, mudah-mudahan Allah akan menambahkan ilmu kita, menambahkan keberkatan kepada kita, insya-Allah. Baik, Api buka. okey. Kita okey. Jadi hari ini kita nak belajar tajuknya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Okey, boleh tengok muka surat 114 buku teks muka surat 114. Okey. Dah siap sedia dah semua dengan buku teks? Okey, kalau siapa yang tak siap sedia dengan buku teks tak ada, tak apalah kalau tak ada. Kalau tak ambil buku teks pun tak apa, boleh tengok di slide yang ustaz sediakan. Ustaz dah share tu. Boleh tengok di slide yang ustaz sediakan. Baik, untuk video hari ni, video ni seperti yang Ustaz cakap dalam WhatsApp, video Ustaz akan share selepas habis kelas kita lah. Mana kata pelajar-pelajar yang lain yang nak tengok video, Ustaz tak adalah streaming live hari ni Ustaz tak buat streaming live sebab Ustaz tengok bila Ustaz buat streaming live, satunya kemungkinan internet Ustaz ni slow sangat menyebabkan di streaming live tu di YouTube tu dia sangkut-sangkut, banyak yang sangkut-sangkut, jadi Ustaz tak buatlah streaming live jadi video ni nanti Ustaz record, kemudian Ustaz akan upload dalam YouTube. Baik, okey, kita pergi kepada tajuk yang kita nak belajar hari ni. Kalau anak-anak ingat, ini tajuk barulah, tajuk baru yang kita belajar pada hari ni. Kalau sebelum ni kita belajar kalau ulum, sebelum ni kita belajar sunat ab'ad dengan sunat hai'ah. Ustaz harap anak-anak ingat lagi lah yang tajuk yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Baik, okey.
Okey, hari ni kita nak belajar apa dia? Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Mekah. Ha, masyarakat Mekah ni siapa? Masyarakat Arab Jahiliyah lah. Hari ni kita nak bincangkan macam mana Nabi Muhammad SAW nak menangani orang Arab Jahiliyah. Macam mana sifat dan sikap Nabi untuk berdepan dengan orang Arab Jahiliyah. Sebab kita kena kenal dulu orang Arab Jahiliyah ni macam mana perangai dia. Orang Arab Jahiliyah ni anak-anak, dia tak sama dengan kita orang Melayu. Tak sama dengan kita orang Melayu ni. Orang Arab Jahiliyah ni, mereka ni mereka ni sikap mereka ni jahat. Mereka ni banyak sikap sifat yang buruk yang ada dalam yang ada dengan mereka ada dalam diri mereka ni banyak sifat-sifat yang buruk jadi kita tak boleh nak samakan, kita kata okey masyarakat Arab Jahiliyah ni sama dengan kita sekarang ni, tak jauh berbeza dengan sikap sifat dengan sifat kita yang sekarang ini. Okey. Baik. Okey. Kita tengok kita tengok masyarakat kisah masyarakat Arab Jahiliyah ni. Okey, kita tengok ni masyarakat Arab Jahiliyah ni kalau berpandukan gambar ni apa yang mereka buat ni. Apa yang mereka buat ni? Kita tengoklah gambar ni apa yang mereka buat ni. Okey, mereka ni suka berperang. Kerana apa? Kerana masyarakat Arab ni mereka ni hidup berpuak-puak. Kenapa mereka berperang? Kerana masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Jadi anak-anak, bila kita hidup ni, kalau kita ni, masyarakat kita ni berpuak-puak, masyarakat kita ni ada kumpulan-kumpulan, maka kita akan berpecah belah lah. Bila berpecah belah, bila ada puak-puak, maka kita akan sering berperang. Akan tercetus peperangan. Samalah macam dengan masyarakat Arab ni. Mereka ni kenapa boleh ada tercetusnya peperangan? Kerana mereka ni hidup berpuak-puak. Jadi berlakulah peperangan di antara kabilah-kabilah. Kerana apa? Kerana nak berebut harta, kerana nak berebut kuasa. Itulah puncanya. Baik, kita tengok seterusnya. Okey. Ini kehidupan orang Arab Jahiliyah. Tengok. Okey. Kita tengok pula. Ini adalah kepercayaan orang Arab Jahiliyah. Ini kepercayaan orang Arab Jahiliyah. Siapa yang nak baca ni? Siapa yang boleh tolong Ustaz baca? Kepercayaan orang Arab Jahiliyah. Siapa nak baca? Siapa boleh baca? Tolong Ustaz. Siapa? Zakir boleh baca, Zakir? Cuba baca, Zakir. Kepercayaan orang Arab Jahiliyah ni. Apa kepercayaan mereka ni? Baca. Menyekutukan, menyembah. Okey, seterusnya. Memohon. Khurafat. Okey. Okey, terima kasih Zakir. Okey. Ini adalah kepercayaan orang Arab Jahiliyah. Dengan baik-baik orang Arab Jahiliyah ni mereka ni menyekutukan Allah.
Apa yang dimaksudkan menyekutukan Allah ini? Maksudnya mereka ni tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan mereka ni menyembah berhala. Mereka cipta tokoh-tokoh, kemudian mereka sembah tokoh-tokoh tadi. Mereka menyembah berhala. Ah, Kemudian dengan berhala lah mereka ni meminta pertolongan. Mereka tak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka minta tolong dengan tokoh-tokoh. Mereka tolong dengan berhala-berhala yang mereka cipta sendiri. Inilah kepercayaan mereka. Dan mereka ni juga percaya dengan perkara khurafat. Anak tahu tak apa tu perkara khurafat? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Perkara khurafat tu apa dia? Ni ada dia tunjuk kat sini, yang di bawah ni percaya kepada perkara khurafat. Anak-anak tahu tak apa itu khurafat? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Apa itu perkara khurafat? Ha. Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Raif boleh bagi tahu, Raif. Apa itu perkara khurafat? Ha. Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Aisyah Soleha boleh bagi tahu Ustaz apa itu perkara khurafat? Siapa boleh bagi tahu? Wan Nur Airis boleh bagi tahu? Tak boleh bagi tahu. Zakir, tahu tak perkara khurafat tu apa? Tak tahu juga. Baik, tak apa. Dengar baik-baik Perkara khurafat ni perkara tahyul. Perkara kita panggil apa kepercayaan yang karut marut lah. Gitu. Khurafat ni percayaan yang karut marut. Percayaan yang kita tak boleh pakai lah. Itu perkara khurafat. Contohlah Ustaz bagi tahu contoh supaya awak nampak. Okey, orang Arab jahiliah ni, okey, dia percaya dengan apa nama ni, tenung nasib. Contohnya apa? Contohnya apabila mereka nak keluar daripada rumah, mereka akan melihat burung. Mereka meletakkan burung di hadapan mereka pelihara burung, letak dalam sangkar, kemudian mereka pun tengok burung tu. Jadi apabila mereka nak keluar rumah, mereka tengok burung tu. Kalau burung tu bergerak ke arah kanan, itu petandanya alamat baik. Kalau sekiranya burung tu bergerak ke arah kiri, itu tanda alamat yang tidak baik. Itu kepercayaan mereka. Mereka percaya perkara-perkara begini. Dalam Islam kita tidak percaya dengan perkara-perkara khurafat. Sebab apa? Sebab dia mengganggu gugatkan akidah kita. Kita yakin, kita beriman yang hanya yang berkuasa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara lain tidak ada kuasa. Itu keyakinan kita. Itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang Arab jahiliah ni, adalah mereka ni menyembah berhala, tetapi mereka juga ada kepercayaan yang karut marut. Baik, seterusnya kita tengok seterusnya apa dia. Apa lagi? Kita tengok cara hidup orang Arab. Okey, siapa yang nak baca ni? Cara hidup orang Arab ni, siapa boleh baca? Ustaz nak minta tolong siapa baca ni? Siapa lagi boleh baca? Dia boleh baca dia? Tak boleh baca, cuba baca dia. Ustaz nak dengar dia baca. Boleh baca? Boleh baca dia? Okey, cuba baca dia. Minum arak. Mereka juga membunuh anak
membunuh anak perempuan. Okey. Okey, terima kasih dia. Okey, ini adalah cara kehidupan orang Arab Jahiliyah pada ketika itu. Mereka ni anak-anak mereka ni suka minum arak. Mereka ni suka berjudi. Mereka bercakap bohong dan mereka ni suka menilik nasib. Menilik nasib macam Ustaz cakap tadilah, suka menilik nasib. Tengok jari, tengok jari mereka, mereka pergi tempat orang yang tilik nasib, holor tangan. Oh, engkau ni dapat alamat tak baik. 10 tahun lagi engkau akan dapat kecelakaan. Macam itulah. Orang yang menilik nasib. Mereka ni percaya macam tu. Inilah cara kehidupan mereka. Dan mereka ni juga ada amalan yang paling buruknya apa dia? Mereka ni membunuh anak-anak perempuan. Apabila lahir saja anak perempuan, apa yang mereka buat? Mereka tanam anak perempuan ini hidup-hidup. Itulah orang Arab Jahiliyah. Mereka kenapa mereka tanam? Kerana bagi pandangan mereka anak perempuan ini mengaibkan mereka. Mereka tak suka anak perempuan. Kalau boleh anak lelaki mereka bergembira. Tetapi apabila mereka mendapat anak perempuan, mereka beranggapan anak perempuan itu mengaibkan mereka. Jadi untuk tutup aib mereka ni tadi, apa yang mereka buat? Mereka tanam anak perempuan hidup-hidup. Itulah kehidupan orang Arab Jahiliyah. Baik. Seterusnya kita tengok. Okey. Jadi anak-anak, kita dah tahu dah peribadi kehidupan orang Arab Jahiliyah. Itulah kehidupan orang Arab Jahiliyah, dengan kehidupan dengan amalan mereka. Jadi macam manalah Nabi Muhammad SAW nak berdepan, nak menghadapi orang Arab Jahiliyah ini. Sudah pastilah Nabi Muhammad ini mempunyai sifat kepribadi yang hebat, barulah boleh dapat berdepan dengan orang Arab Jahiliyah ini. Kerana kalau orang-orang seperti kita ni, anak-anak yang tidak ada kepribadian yang hebat, sudah pastilah kita akan tewas dengan orang Arab Jahiliyah. Tetapi Nabi Muhammad SAW mempunyai kepribadian yang hebat. Sebab itulah Nabi dapat berhadapan dengan orang-orang Arab Jahiliyah. Kita tengok apa kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Kita tengok dulu kepribadian Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang pertama apa dia? Kita tengok. Okey. Nabi Muhammad amanah. Yang pertamanya Nabi Muhammad ni ada sifat amanah. Terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Itu sifat yang pertama yang ada pada diri Nabi. Sifat inilah yang perlu ada dalam diri kita anak-anak masing-masing. Termasuklah ustaz, anak-anak kena ada sifat amanah. Bila kita ada sifat amanah, orang akan percaya kepada kita. Bila kita ada sifat amanah, orang akan percaya kepada kita. Orang yakin dengan kita. Tengok Nabi Muhammad macam mana apabila baginda menguruskan perniagaan Khadijah. Disebabkan sifat amanah dia, menyebabkan perniagaan Khadijah ni semakin lama semakin maju. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni amanah, berniaga secara elok, baik, tak ada tipu. Tak ada tipu dalam penimbangan. Tak beratkan timbangan. Sebab itulah Khadijah radhiyallahu anha yakin dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nombor 2-nya apa dia? Nombor 2 apa tu kelas? Cuba baca.
Apa dia kelas? Cuba baca. Kelas nombor 2. Sentiasa adil. Okey, bercakap benar, sentiasa bercakap benar dan adil. Siapa yang nak baca? Muhammad Adam. Adam boleh baca, Adam? Adam boleh baca? Nombor 2 tu. Yang bawah yang warna putih, cuba baca. Nabi Muhammad. Hmm. Okey. Menyebabkan baginda mengadili antara kabilah ketika Hajaratul Aswad. Okey, terima kasih Adam. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Nabi Muhammad ni tidak pernah berbohong. Tak pernah cakap bohong dan tidak pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili uh, mengadili apa? Mengadili perbalahan antara kabilah ketika nak meletakkan Hajaratul Aswad. Ini kalau anak-anak ingat lagi, kita pernah bincang ni. Ustaz pun tak lupa dah tahun 2 ke ataupun tahun 1. Kisah macam mana Nabi Muhammad SAW mengadili semasa nak meletakkan Hajaratul Aswad. Apabila Nabi masuk di apa nama tempat peristiwa ni, peristiwa yang mana apabila berlakunya banjir besar di Mekah. Ustaz cuba revise balik, cuba ingat balik peristiwa tu. Masa tu berlakunya banjir besar. Apabila berlaku banjir besar, maka Kaabah runtuh. Jadi bila Kaabah runtuh, maka Hajaratul Aswad ni tadi apa nama ni tidak duduk di tempat yang asal dia lah. Mungkin duduk jauh sikit daripada Kaabah tadi, maka mereka nak letak balik di tempat asal dia. Jadi ni bila nak letak balik tadi, maka seperti yang anak-anak tahulah, orang Arab Jahiliyah ni mereka banyak puak. Jadi masing-masing bertengkar nak meletakkan Hajaratul Aswad di tempat asal dia. Jadi masing-masing bila bertengkar tu hampir-hampir nak berperang. Hampir-hampir nak berperang. Mujurlah Nabi Muhammad SAW masuk dan mengadili kes kejadian. Kes itulah mengadili di tempat kejadian. Macam mana Nabi buat? Nabi ambil kain, Nabi meletakkan Hajar Aswad tu di tengah-tengah, kemudian Nabi minta setiap ketua kabilah tu menarik bucu kain. Bucu kain di hujung-hujung sekali tarik. Dan akhirnya peristiwa itu tidak berlakulah berperang kan. Kerana apa? Kerana Nabi ini bersifat adil. Adil. Baik, seterusnya. Nombor 3 apa dia? Nombor 3, tidak suka membuang masa.
Nabi ni tak suka buang masa. Sejak kecil lagi, kita bincang ni, sejak kecil lagi Nabi ni, apa nama ni, baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni siapa? Ibu Suswan. Apa dia? Mengembala kami. Tengok ini yang perlu ada sikap pada kita. Jangan buang masa anak-anak kan. Kerja sekolah kena siapkan. Jangan buang masa. Jangan banyak tengok TV, jangan banyak main game, jangan banyak apa lagi, banyak tengok perkara-perkara yang sia-sia. Jangan jangan membuang-buang masa. Sifat ini yang perlu kita ada. Okey, nombor 4 apa dia? Nabi ni juga ada sifat penyantun. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlembah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan pemurah. Ini juga perlu ada dalam diri kita anak-anak. Sifat apa? Anak-anak, sifat yang keempat tu apa dia? Kelas. Sifat yang keempat tu apa dia? Penyantun. Penyantun ni apa dia? Bermanis muka, berlembah lembut, cakap lemah lembut. Apa lagi? Memaaf, maafi orang. Kan? Itu adalah sifat penyantun. Ni sifat ni kena ada dalam diri kita anak-anak. Jangan ada sifat pemarah. Kena ada sifat lembah lembut. Kena hormat kepada orang tua. Kena hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Sayang kepada adik kita. Itu sifat penyantun. Baik. Seterusnya. Ini kepribadian Nabi dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Tadi sebelum kepribadian Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Ini pula kepribadian Nabi dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Baik, tengok Okey, yang pertama. Siapa yang nak baca yang pertama ni? Ustaz nak minta tolong siapa? Aisyah Solihah boleh baca Aisyah? Aisyah? Aisyah Solihah. Aisyah? Aisyah? Senyap Aisyah ni. Siapa yang boleh baca dekat sini? Raif boleh baca Raif? Rafa dah tidur, dah pejam mata dah Rafa. Rafa tengok tu Rafa pejam mata. Rafa mengantuk hari ni. Siapa yang boleh baca? Dan dia dah baca, Zaki dah baca, Adam dah baca. Hamzah boleh baca Hamzah? Hamzah? Hamzah boleh baca tak? Siapa boleh baca? Ryan? Ryan? Hello? Senyap ni. Siapa Ustaz nak minta tolong siapa? Zaki lah baca. Okey, Zaki bacalah. Okey, Zaki baca. Bapa menggelar patah semangat semangat. Okey, terima kasih Zakir. Terima kasih lagi sekali. Okey. Okey. Siapa yang angkat tangan ni?
Siapa ada kat tangan? Siti. Siapa Siti? Faris Daniel. Okey. Okey, kejap Faris kejap lagi Okey, sabar dan tabah. Okey, ini nak membuktikan Nabi Muhammad ni seorang yang sabar dan tabah. Apabila bapa saudara Nabi sendiri yang menentang Nabi, yang mengejek Nabi, yang menuduh macam-macam kepada Nabi, tetapi Nabi ni tetap sabar dan tabah. Baik, okey, seterusnya, okey. Yang ni Ustaz nak minta siapa tadi Faris yang baca. Boleh Faris? Siapa Faris tadi kan? Betul tak Faris yang angkat tangan tadi? Okey, cuba Faris baca. Sallallahu alaihi wasallam tawa ditawarkan harta banyak jika ber okey menyembah berhala. Okey, sambung baginda menolak 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 tawaran